Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Dalam slide ini saya akan menyambung perbincangan tentang sumber ilmu sekunder, ya. Rentetan daripada sambungan kepada sumber utama ilmu, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, sumber sekunder yang pertama yang kita ada di sini ialah intuisi. Apakah intuisi? Intuisi bermaksud pengetahuan yang diperolehi antara rasional dan literal atau sesuatu yang tak dapat dibayangkan. Ya. Biasanya intuisi ini dikaitkan dengan firasat, bisikan hati, kiasan batin, ilham dan juga mimpi. Dan mimpi di sini merujuk kepada apa yang dialami oleh para Nabi Rasul. Ya. Dan ilham pula terbit dari akal dan roh yang bersih terhadap suatu perkara. Dan kata lain, intuisi ini merupakan suatu ilham. Contohnya, ia juga berlaku kepada orang biasa. Macam kita. Contohnya, bila kita sedang memikirkan dengan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan suatu perkara, maka datang idea. Ilham kan, macam mana nak menyelesaikan perkara tersebut, ataupun datang ilham bagaimana untuk memastikan perkara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Itu intuisi, ya. Dengan kata lain, ilham. Mimpi juga boleh dianggap sebagai sumber ilmu. Tapi biasanya mimpi di sini bukan sebarang mimpi lah. Bukan mimpi semua orang boleh dianggap sebagai ilmu, ya, yang sah dalam Islam. Biasanya mimpi di sini merujuk kepada mimpi yang dialami oleh para Nabi dan Rasul saja, ya. Okey, yang kedua, sumber sekunder yang kedua ialah akal. Akal adalah anugerah yang paling berharga, yang mana ia membezakan manusia dengan makhluk yang lain. Dan akal manusia ni mempunyai kapasiti, mempunyai keupayaan yang amat besar. Ya. Dan sekiranya kita menggunakan akal kita dengan sebaik mungkin, maka ia mampu menghasilkan banyak idea dan juga manfaat, ya. Dan tetapi sebaliknya, sekiranya kita tidak menggunakan akal kita dengan aktif, ya, maka lama kelamaan akal kita ini tidak mampu untuk berfungsi dengan baik. Sebab itu kita kena sentiasa memberi stimulasi kepada akal untuk berfikir, ya. Tak boleh biarkan akal kita tidur ataupun pasif dalam masa yang lama, ya. Okey, akal juga mampu merealisasikan pelbagai aspek dalam kehidupan manusia. Dan dengan akal jugalah kita mampu menyelesaikan masalah manusia. Tetapi dalam Islam perlulah apa-apa pun berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya di sini ialah kita menggunakan akal untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan ayat dalam Al-Quran, atau kita juga menggunakan akal untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi SAW di sini. Adakah ia ditujukan kepada contoh? Adakah ia ditujukan kepada semua orang atau untuk orang tertentu saja? Contoh. Jadi dalam hal ini, untuk menafsirkan ini, kita menggunakan akal. Itulah proses yang kita namakan sebagai ijtihad. Ya, ijtihad itu menggunakan akal. Jadi itu menunjukkan bahawa fungsi akal itu besar, ya, dan menjadi sumber ilmu. Dan kita boleh lihat juga di mana 400,000 buah karya ilmiah umat Islam dipindahkan ke Cordova semasa kejatuhan kota Baghdad, dan buku-buku ini telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa, ya, contohnya bahasa Latin dan juga Inggeris. Di sini kita lihat juga bagaimana buku-buku ini mampu dihasilkan. Sudah pastilah ia memerlukan kepada akal yang bijak, akal yang baik, ya, sehingga mampu untuk menghasilkan buku-buku, kitab-kitab yang berkualiti tinggi seperti ini. Okey, sumber sekunder ilmu yang ketiga ialah panca indera. Apakah dimaksudkan dengan panca indera? Okay, panca indera itu ialah segala deria kita. Contohnya deria penglihatan, deria pendengaran, deria sentuhan, deria bau, ya. Jadi ini semua menjadi sumber kepada ilmu. Ia boleh menjadi sumber ilmu apabila digunakan melalui kaedah memerhati, memikir, mengkaji dan meliti. Contoh yang paling mudah kita lihat hari ini ialah bagaimana kerajaan Malaysia contohnya
membuat keputusan untuk melaksanakan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan. Ya, selepas disambung dari 2 minggu pada 2 minggu, ya, sehingga pada hari ini sudah 3 siri yang ketiga, ya, PKP. Jadi sebenarnya keputusan ini dibuat adalah berdasarkan kepada pemerhatian, pengkajian, penelitian. Yang bagaimana dengan melihat bagaimana virus ini mampu merebak ataupun menular, ya, daripada seorang kepada ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang. Ya, kita tengok bagaimana data di Amerika Syarikat pada hari ini sampai telah mencecah pada hampir 500,000 yang dijangkiti. Ya, tapi alhamdulillah kita Malaysia masih lagi dalam keadaan terkawal, ya. Walau bagaimanapun tindakan perlu diambil. Ya, jadi melalui kajian bagaimana melihat, ya, pada virus ini mampu disebarkan, contohnya melalui sentuhan, ya, melalui air liur ataupun droplets, ya, airborne, melalui udara juga boleh, ya. Jadi ini semua menjadi sumber kepada ilmu, ya. Jadi ini jelas mampu dilihat melalui ayat Al-Quran yang menjelaskan bahawa panca indera itu juga dianggap sebagai sumber ilmu, ya, dalam surah Yusuf ayat 109 yang bermaksud, tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini lalu mereka memerhatikan akibat-akibat sebelum daripada mereka. Jadi perkataan memerhatikan di situ menunjukkan bahawa dengan menggunakan deria mata ataupun deria penglihatan kita, maka kita mampu untuk bersyukur, ya, dengan apa yang ada. Kita mampu untuk memahami akibat-akibat yang berlaku. Sekiranya contohnya kita mencemarkan alam, yang lakukan pencemaran. Jadi semua yang berlaku dengan melalui penglihatan, ya. Perhatian yang dibuat melalui deria penglihatan. Okey, sekarang kita pergi pula kepada klasifikasi ilmu. Dalam Islam, ilmu ini boleh diklasifikasikan kepada ataupun dikategorikan kepada dua, iaitu fardu ain dan juga fardu kifayah. Ilmu fardu ain. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain ialah ilmu tentang pengurusan diri dan ianya wajib dipelajari oleh setiap Muslim. Dan ilmu ini ialah ilmu yang diwahyukan oleh Allah dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan meliputi ilmu berkaitan akidah dan peribadatan. Ilmu berkaitan akidah contohnya tentang tauhid, tentang keesaan Allah, percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, ya, percaya pada kitab, percaya pada hari kiamat. Itu semua tentang akidah yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam. Okey, contoh kepada ilmu berkaitan dengan ibadah pula seperti tata cara solat, zakat, ya, bagaimana cara untuk menunaikan zakat, menunaikan haji, umrah. Jadi itu semua adalah contoh ilmu fardu ain di bawah kategori ibadah. Dan ini boleh dilihat melalui hadis Nabi SAW yang berbunyi, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin, yang bermaksud menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap Muslim, sama ada lelaki maupun wanita. Jadi ilmu yang wajib dituntut di sini ataupun dipelajari di sini adalah maksud ilmu fardu ain yang tiada terkecuali setiap umat Islam, ya, sama ada lelaki ataupun wanita. Okey, yang kedua ialah ilmu fardu kifayah. Apakah dia ilmu fardu kifayah? Ilmu fardu kifayah ialah ilmu tentang pengurusan masyarakat, ya, yang mana ia hanya diwajibkan untuk dipelajari oleh sebilangan umat Islam. Tetapi sekiranya suatu golongan umat Islam itu tidak siapa pun yang mengetahuinya, maka semua mereka ini berdosa. Ya, maksudnya wajib dalam satu kawasan, tempat itu perlu ada wakil yang arif tentang ilmu tertentu, ya. Ia dipelajari selepas menguasai ilmu pengurusan diri. Jadi yang utama sekali perlu tahu ilmu fardu ain.
Ya. Contoh ya, ilmu fardu kifayah ni ialah ilmu perubatan, kejuruteraan, perniagaan, perakaunan, undang-undang, perhotelan, ya. Jadi itu semua adalah contoh ilmu fardu kifayah yang mana tidak wajib untuk setiap umat Islam mempelajarinya, cukup memadailah hanya segelintir ataupun sebilangan dari umat Islam yang mempelajarinya. Ya. Contoh lain kalau ibadah tentang pengurusan jenazah. Ya, bagaimana nak uruskan jenazah. Kalau tak ada seorang pun yang tahu tentang pengurusan jenazah, maka semua penduduk kampung tersebut berdosa. Ya. Dan skop fardu kifayah ni cukup luas yang mana ia mencakupi semua bidang keperluan masyarakat. Ya. Dan terakhir sekali untuk bidang keilmuan, ya, dan juga pendidikan, kita juga melihat kepada pendekatan pendidikan Rasulullah SAW. Jadi ada banyak pendekatan yang Rasulullah gunakan, yang Rasulullah SAW gunakan dalam mendidik. Ya. Yang pertama sekali dan yang paling berkesan sekali, yang mempunyai kesan yang paling efektif ialah melalui uswah hasanah. Ya. Dan sebenarnya Islam itu tersebar luas adalah disebabkan oleh uswah hasanah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga kan musuh Nabi pun boleh masuk Islam. Ya. Kemudian halaqah, ya, dengan membentuk kumpulan-kumpulan kecil, ya, untuk berbincang. Muhadarah dengan adanya kuliah. Munazarah ataupun mujadalah. Munazarah maksudnya pemerhatian. Ya. Mujadalah berbahas, ya, tentang suatu perkara. Muzakarah atau muhadathah, ya, saling memikirkan tentang suatu perkara. Muhadathah ni berkomunikasi, ya, berbual, berbincang. Rehlah, maksudnya kita rehatkan minda, ya, dengan keluar, ya, ke tempat tertentu untuk merehatkan minda. Ya. Hafalan, juga suatu bentuk pendidikan, contohnya Al-Quran, hadis, ya, untuk memastikan Al-Quran dan hadis ini tidak hilang begitu saja. Ya. Jadi kaedah yang Rasulullah SAW gunakan ialah menggunakan kaedah hafalan, ya, ataupun hafazan. Kemudian untuk menaikkan semangat, Rasulullah SAW menggunakan kaedah khutbah ataupun pidato. Kemudian penceritaan juga digunakan bagi mereka yang melakukan perkara-perkara yang maksiat ataupun jenayah, maka ada ganjaran ataupun hukuman dikenakan. Ya, ini juga adalah satu bentuk pendidikan supaya mereka yang melakukannya tidak akan mengulangi lagi. Ya, dan juga ada kaedah-kaedah lain.